yaitu istilah Tauhid Sufi. Jadi ada orang minta saya supaya jelaskan sikit tentang perkara ini, kerana dilihat ada kekeliruan. Yaitu istilah yang dimaksudkan itu adalah Tauhid Sufi atau Tauhid Tasawuf. Jadi istilah ini sekarang sedang dikembangkan di Nusantara ini, termasuk juga di Malaysia ini. Menyebarkan istilah ini, kalau di Nusantara ini tokoh besarnya berada di Aceh, yaitu seorang guru di sana yang digelar sebagai Abu Imran Wali. Jadi tokoh ini cuba mengemukakan idea, gagasan ini, pemikiran ini kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi ada yang terima, ada yang tidak. Jadi persoalannya bagaimana? Ini ada permintaan supaya saya menjelaskan sedikit tentang satu istilah yang kurang difahami, yaitu istilah yang cuba dikembangkan di Nusantara ini pada hari ini, yaitu istilah Tauhid Sufi. Jadi ada orang minta saya supaya jelaskan sikit tentang perkara ini, kerana dilihat ada kekeliruan. Yaitu istilah yang dimaksudkan itu adalah Tauhid Sufi atau Tauhid Tasawuf. Jadi istilah ini sekarang sedang dikembangkan di Nusantara ini, termasuk juga di Malaysia ini. Ada beberapa golongan dari kalangan orang Islam dalam masyarakat kita hari ini yang cuba mengenengahkan konsep ini, istilah Tauhid Sufi atau Tauhid Tasawuf. Jadi bila istilah ini cuba dikembangkan, sudah tentu akan ada penerimaan dan penolakan. Ada yang menerimanya, ada yang menolaknya, dan ada yang kurang jelas tentangnya. Jadi atas dasar itulah saya cuba ingin menjelaskan sedikit tentang istilah ini. Latar belakang penggunaan istilah ini, kalau di zaman kita ini di Nusantara, tokoh yang cuba mengenengahkan, menyebarkan istilah ini, kalau di Nusantara ini tokoh besarnya berada di Aceh, yaitu seorang guru di sana yang digelar sebagai Abu Imran Wali. Jadi tokoh ini cuba mengemukakan idea, gagasan ini, pemikiran ini kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi ada yang terima, ada yang tidak. Jadi persoalannya bagaimana? Sekarang merujuk kepada nama dulu, Tauhid Sufi atau Tauhid Tasawuf, yaitu dua perkataan, Tauhid dan Tasawuf atau Tauhid dan Sufi. Tauhid sudah sedia maklum, kita tahu, yaitu ilmu Tauhid. Tasawuf juga kita tahu, ilmu Tasawuf. Sufi ahli tasawuf itu. Jadi Tauhid Tasawuf jelas maknanya. Tauhid yang dinisbahkan kepada tasawuf, atau tasawuf tauhid yang dikaitkan dengan tasawuf, yaitu membawa arti tauhid dari perspektif atau menerusi pendekatan tasawuf, atau tauhid dari sudut penghayatan seorang ahli sufi. Saya mendengar sedikit ulasan yang diberi oleh tokoh yang cuba menyebarkan atau mengembangkan
pemikiran ini, dia memberikan penjelasan macam ni. Dia kata tauhid tasawuf ini tauhid setelah bertasawuf. Jadi bahasa yang berlainan, tapi maksudnya serupa. Tauhid dari sudut penghayatan tasawufnya, yakni pendekatan tauhid dari sudut tasawuf. Itu maksudnya. Persoalan sekarang, ada ke benda ni? Itu pertanyaan mula-mula sekali yang kita kena mukakan. Ada ke benda? Saya kemukakan itu sebab kedengaran ada setengah pihak yang agak keliru dengan istilah ini kerana melihat dari sudut disiplin ilmu yang berbeza. Susah nak diterima dua istilah yang digabungkan ni, tauhid dan tasawuf. Kerana menurut faham setengah golongan, tauhid itu tauhid lah, tasawuf itu tasawuf lah. Mana boleh syapu macam rojok gini. Jadi ada setengah pihak tu cuba memberi pandangan lah. Macam mana boleh gabung dua ni? Samalah keadaannya seperti kita dengar istilah hari ni, fiqh sunnah. Kita biasa dengarkan fiqh sunnah. Serupa je. Fiqh semua orang tahu, ilmu tentang hukum hakam. Sunnah sekarang sudah orang tahu. Perkataan sunnah itu merujuk kepada sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Jadi bila timbul satu nama fiqh sunnah, artinya yakni fiqh yang cuba dihurai, difahami dengan pendekatan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tak timbul masalah. Kalau dulu fiqh dengan arti hukum hakamnya, kita mengaji kitab-kitab fiqh, iaitu merujuk pada hukum hakam dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Sekarang ada pendekatan baru, iaitu fiqh sunnah, iaitu cuba nak memahami aspek-aspek fiqh ni dengan menerusi hadis-hadis Nabi, cuba nak didekatkan balik dalil-dalil asalnya. Ini pendekatan baru yang dibuat oleh setengah orang yang agaknya lah mereka ni merasakan macam fiqh dulu tu jauh dari sunnah, seolahnya gitu. Jadi ulama-ulama dulu mengarang kitab fiqh dalam bentuk yang tulen, sebenarnya nak memudahkan kita, sebab tu dibuang dalil-dalil. Jadi sampai ke zaman kita ni, kita terima kitab fiqh semata-mata tanpa dalil lagi dah. Jadi ulama tulis tu pertama sekali dari aspek pengkhususan, nak memfokuskan kepada persoalan fiqh tu. Yang kedua, untuk supaya tidak memanjang, supaya tidak panjang sangat. Jadi diberi dalam bentuk fiqh tuling yang kita mengaji hari ni, kitab-kitab fiqh. Jadi tak ada dalil lah. Mungkin pada setengah orang merasakan bila lama kelamaan ni orang mengaji gini ni tak nampak dalil dah. Ulama-ulama dulu dia tahulah yang tulis benda tu. Tapi oleh kerana dia nak mudah kita ni mengaji supaya faham mudah, maka aspek dalil tu dibuang untuk supaya meringkaskan perkara. Jadi kita ni pula duk mengaji lama kelamaan berasa macam jauh, mana dalil tak tahu. Jadi tak tahu benda dah. Timbullah dorongan untuk mendekatkan balik benda ni kepada sunnah Nabi, kepada Al-Quran dan hadis. Maka timbul istilah fiqh sunnah. Cuba nak jelaskan balik aspek-aspek fiqh ni dengan suluhan sunnah-sunnah Nabi, supaya nampak dekat dengan dalil. Jadi timbul pendekatan ni. Saya tidak mau menghuraikan panjang aspek fiqh sunnah hari ni, kerana dia ada hal-hal yang kontroversi. Saya tak mau panjang situ, nanti lagi tak lain pula. Jadi sama juga dengan tauhid tasawuf. Tauhid dalam pendekatan ilmu tasawufnya. Jadi ada ke benda ni? Ada ke benda ni tauhid ni? Baik, pertama sekali saya ingin jelaskan, tasawuf ini antara ciri utamanya ia adalah penghayatan. Perlu kita fahami, tasawuf dia bukan sekadar pengetahuan yang dihasilkan. Jadi antara ciri-ciri penting kepada ilmu tasawuf ini, ilmu iaitu sesuatu yang diperolehi bukan saja dipelajari dan diketahui,
tapi ditempuhi jalannya. Itu antara ciri keistimewaan tasawuf, kelainan sikit. Yang nak mendapatkan ilmu tasawuf yang teguh, dia bukan hanya sekadar ilmu yang dipelajari dan dipahami, tapi ditempuh perjalanan dia itu. Kita perlu menempuh suatu perjalanan untuk mencapainya, baru keilmuan tasawuf itu jadi mantap. Kalau tidak, dia hanya tinggal sebagai ilmunya semata-mata. Jadi ini agak kelainan ilmu tasawuf tu. Ilmu yang memerlukan kepada penghayatan, memerlukan kepada pengajian, memerlukan kepada merujuk kepada tokoh-tokoh ahlinya, ulama-ulamanya yang memandu, yang memimpin pengajian dan pengamalan ilmu ni. Sekiranya tasawuf tidak dihayati seperti itu, maka timbul kecelaruan sikit lah. Antara kecelaruannya itu pengecamannya. Jadi dok cang. Ini jadi masalah ni. Saya nak kait situ je. Bila tasawuf tidak dihayati secara itu, akan timbul kecelaruan dari segi pengecaman. Contoh yang selalu kita guna, nak jelas kepada orang ramai ni mengenai kurang pengecaman ni. Contoh yang biasa kita guna, macam orang yang tak kenal durian lah. Contoh kita biasa guna. Dia tak kenal durian. Maksudnya tak pernah pegang, tak pernah rasa buah durian. Andaikan ada orang asing lah, orang duduk negeri-negeri lain tak pernah jumpa buah durian ni, dia tak tahu pun warna. Cuma kenal tak kenal, dia duduk tengok internet dah. Dia buka internet durian, dia tengok. Jadi gambar macam-macam ada. Jadi maklumat tentang durian ni banyak maklumatnya. Tapi malangnya orang ini dia tak pernah mengecapi buah ni bandingan mudah. Dia baca dalam tu ada belaka lah, bukan saja gerik dia tu, bahkan jenis-jenis sekali dia, dengan musangking lah, di macam-macam di timbul. Jadi dia tahu belaka bab tu, warna durian lah, beginilah, maklumat cukup lengkap dan dia menguasainya. Baik, apa akan jadi pada orang yang tahu durian dengan cara itu? Ajak dia pergi Kelantan sekali, ajak pergi Kota Baru, ajak pergi makan kedai ada poyok. Kedai ada poyok, ajak dia makan, tanya, mu tahu tak makan dia? Dia tak kena sekarang, tak kena. Dia tak kena warna masang. Baca dalam buku kabur durian, ya ke? Tak percaya mana? Sebab apa warna bahasa masang? Durian kabur dalam buku manis. Manis buah dia, rupanya ni masang ni warna ni. Tak cang, tak kena. Sebab apa? Dia tidak pernah tepuh merasai benda tu. Dia jadi pengecaman, jadi keliru. Ajak pergi pasar pula, beli lepuk, suruh dia makan. Tahu tak benda ni? Tak tahu. Ni durian mana? Ya ke durian ke ni? Tak kena juga, lepuk pun tak kena. Durian aku baca dia kata warna kuning ni, warna hitam betul ni. Jadi warna hitam pula ni. Dia tak kena sedarang lepuk. Bandingan mudah gitulah. Bila tasawuf dia tidak tepuh jalan tu, pengecaman akan banyak keliru. Dia tak kena dah benda-benda itu. Ini perbandingan yang mudah lah untuk kita fahami perkara ni. Jadi sama juga bila timbul istilah tauhid tasawuf, sehingga menjadikan setengah orang kata benda ni tak ada biasa gabung, biasa rojok gini ni. Tauhid lah, tasawuf lah. Ini punca pengecaman dok cang molek. Sebenarnya kalau kita perhatikan, tasawuf itu sebenarnya penghayatan kepada tauhid. Sebenarnya terbinanya ilmu tasawuf adalah dari binaan tauhid. Sebab tu kalau kita baca kitab hikam ni, sebahagian besar daripada kalam-kalam hikmah dia itu adalah menghuraikan satu jenis tauhid. Tauhid af'al. Bab-bab awal ni, gagasan-gagasan awal pemikiran Syekh Ibn Atta' dalam kitab hikam ni sebenarnya menjelaskan sikap, keadaan, kelakuan, adab yang pecahan daripada tauhid af'al. Sebenarnya kalau kita reti molek, kalau kita ngaji molek ilmu ni lah, pecahan benda-benda tu menimbulkan sikap, menimbulkan pendirian, menimbulkan gelagat dan sebagainya.
pecahan daripada tauhid afal. Hak banyaknya situ. Kalau kita mengaji molek kita ni. Jadi mana dalil? Learning orang perlu dalil belaka. Orang nak dalil belaka. Mana dalil? Kita nak tahu sesuatu perkara itu kena rujuk kepada tokoh-tokoh besar dalam bidang dia lah. Tokoh-tokoh besar dalam bidangnya. Baik. Dalam masalah tasawuf ini, kita kena rujuk kepada definisi ta'rif yang diberikan oleh ulama-ulama dia. Jangan tanya kita. Kita ni memang kita hurai ikut kita lah. Tanya ulama-ulamanya. Apa ulamanya kata? Antara ta'rifan suhud tersuhud diberikan oleh Ma'ruf Al-Qurhi. Tokoh ni, orang yang mengaji ilmu tasawuf, tidak asing lagi. Tokoh besar. Ma'ruf Al-Qurhi. Tokoh awal. Sebelum Al-Ghazali, sebelum Al-Qushairi. Sebelum tu lagi. Apa dia kata? Ma'ruf Al-Qurhi ni telah memberikan huraian tasawuf dengan ta'rifan yang agak banyak. Beberapa ta'rifan. Salah satu ta'rifan utamanya dia kata, Al-akhzu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Kata Ma'ruf Al-Qurhi. Bila dia cuba menjelaskan tasawuf, dia kata gitu. Al-akhzu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Apa maknanya? Al-akhzu bil haqa'iq maknanya hati itu berpegang teguh kepada hakikat ketuhanan yang tinggi. Hati itu berpaut teguh kepada hakikat ketuhanan yang tinggi. Dah apa benda hakikat ketuhanan? Hati meyakini benar kewujudan Allah, sehingga merasakan makhluk semua ini bergantung pada dia belaka lemah, sehingga timbul tawaduk, sehingga hilang sifat hubud dunia, kerana sedar makhluk semuanya akan rosak binasa belaka. Kerana hati kuat berpegang yang kekal abadi hanyalah Allah. Itu contoh saya. Ia timbul cabut hubud dunia. Hati kuat berpegang kepada kekuasaan Allah, berpaut kepada hakikat kekuasaan Allah, sehingga membuang kebimbangan-kebimbangan yang lain. Timbul keyakinan yang bulat, timbul tawakal, pasrah yang bulat kepada Allah. Tawakal. Sebab tu saya kata tasawuf ni adalah sesuatu hal yang timbul daripada tauhid. Mari dari situ. Bila timbul keyakinan, pegangan hati yang kuat terhadap bahawa segala apa yang berlaku itu sudah ditakdirkan, ada takdirnya, ada qada-qadarnya, hati mula melihat kebenarannya, mula meyakininya, berpaut kuat kepadanya, menjadikan orang itu bersikap zuhud, tidak tamak. Itulah yang dihurai di selepas tu, kata Ma'ruf Al-Qurhi, wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Berputus asa terhadap apa yang ada pada pemilikan orang. Apa-apa yang orang dapat, apa-apa yang dimiliki oleh orang, dia tak rasa nak pun. Puncanya sebab apa? Hati kuat keyakinan, berpaut teguh kepada takdir Allah, ketentuan Allah, taksim pembagian Allah. Hati melihat kebenaran itu, sehingga hatinya itu ditimbulkan sifat qanaah dan zuhud. Tak rasa nak orang ada, ambil kamu lah, tak apalah, bahagiamu. Tak ada bagi aku situ, tak apalah. Dia akan jadi macam tu. Jadi timbulnya maqamat dan ahwal adalah daripada al-akhzu bil haqa'iq. Hati yang berpaut teguh dengan hakikat ketuhanan yang tinggi, yang membawa kepada sedar hati, membawa kepada tawakal yang benar, membawa kepada maqam zuhud, qanaah, dan macam-macam lagi. Jadi puncanya adalah tauhid. Itu tasawuf. Kalau orang mengaji molek tasawuf, ia tak lagi ni, ia faham ni, ia cam ni. Ia akan tahu bagaimana ilmu ni. Ambil contoh lain. Dah tusa je. Nak kaburnya banyak, tapi kita ambil contoh sedua sudahlah, untuk memenuhi keperluan ni. Ambil contoh seorang lagi. Antara tokoh-tokoh besar ahli tasawuf, Al-Kattani. Tokoh ini dirujuk oleh ramai ulama-ulama ahli tasawuf. Antaranya bekas Syekhul Azhar dulu, Syekh Abdul Halim Mahmud. Terkenal Tok Syekh ni, terkenal dengan kealiman dia, kewarakan dia, kezuhudan dia, kesufian. Terkenal Syekhul Azhar dulu. Syekh Abdul Halim Mahmud, guru besar di Universiti Al-Azhar.
Dulu Azhar ni dipenuhi ulama-ulama, sekarang pun masih ada lagi. Azhar ni dulu ni manarul ilmi lil ummah, orang anggap gitu, sebagai menara ilmu kepada umat Islam seluruh dunia. Azhar, dan dia hidup atas hasil-hasil wakaf orang je. Ulama-ulama besar telah dilahirkan oleh Azhar. Siapa dia kenal? Syekh Abdul Mahmud, dan ramai lagi tokoh-tokoh besar di kalangan ahli tasawuf, ahli fiqh dan sebagainya. Kita duk pandang remeh hari ni Azhar. Kita tak tahu lubuk tu. Memanglah hari ni timbul macam-macam lah, capu ini macam-macam, tapi hak kasar-kasar dia tu ada lagi. Sekalipun hati-hati banyak, hak kasar dia banyak lagi. Baik, antara tokoh yang dirujuk oleh Syekh Abdul Alim Mahmud ini, dirujuk kepada kata-kata Al-Qahtani. Al-Qahtani ketika memberikan definisi tasawuf, apa dia kata? Safa'un wa musyahadah. Pendek dua perkataan je, tak panjang, tapi mendalam. Bahkan dia anggap takrif yang jami', yang mencakupi bidang-bidang tasawuf, keilmuan tasawuf. Dua perkataan je. Safa'un wa musyahadah. Jernih hati, bersih hati, lalu menyaksikan musyahadah, iaitu menyaksikan hakikat-hakikat ketuhanan yang tinggi, merasai kebenaran kewujudan Allah, menyaksikan kebenaran kesempurnaan sifatnya, keesaan sifatnya. Itu tasawuf. Daripada situlah timbul akhlak, timbul maqamat, timbul ahwal yang merupakan serpihan. Tapi kita tengok tu ilmu tasawuf ini, padahal hal ini sebenarnya buah dia je. Nunggu sebenarnya tauhid. Kalau reti molek ilmu ni, itu saya kata bahawa tasawuf itu adalah sesuatu yang terbina dari tauhid. Cuma tauhid ni banyak tingkatan lah. Baik, balik berdasar tauhid tasawuf. Ada ke ulama-ulama duk cakap benda gini ni sejak dulu? Ada ke ulama-ulama? Buat telitian, tengok lama-lama dulu. Kalau kita tengok, saya sebut ni hak ada bukti, hak tak ada bukti tak sebut lah. Sebahagian ulama tasawuf yang terkenal ada kok tak ada kitab. Ada ulama-ulama tasawuf dulu ternama terkenal, tapi tak banyak menulis. Orang hanya petik kalam-kalam dia saja. Dia sendiri tak ada buku, tak ada kitab, kerana sebab-sebab tertentu lah. Tapi di antara mereka itu, dia bukan saja ahli tasawuf, tapi penulis kitab ada juga. Kita nak ambil ni sebab orang katanya ambil mana pula ni. Kita kena kabur ada bukti. Baik, kalau kita perhatikan tokoh-tokoh besar, antara mereka itu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, tokoh kurung yang ketiga keempat Hijriah, tokoh awal ahli sufi. Ini tokoh yang bukan saja terkenal dengan kesarjanaan ilmu fiqhnya, tapi juga kedalaman ilmu sufinya, kehalusan ilmu tasawufnya. Sebab tu orang panggil dia Tawus al-Ulama. Orang gelar dia burung meruk. Sebab orang nak gambarkan tentang kealiman dia ni, sehingga orang beri julukan Tawus al-Ulama, kerana dia alim bab fiqh ni, mujtahid dalam ilmu itu, memberi fatwa dalam mazhab Abi Sur. Tapi mazhab tu tak ada dah hari ni. Pupuh dah mazhab tu, tak suhu mana. Tapi inilah antara tokoh ulamanya, dan digelarkan juga orang sebagai Sayyidut Taifah, penghulu ahli tasawuf, kerana tak ada tolak banding kealiman, kedalaman cita rasanya dalam bab sufi ni. Tapi dia ni ada menulis kitab. Maka antara tulisan-tulisan beliau namanya Rasail, risalah-risalah dia. Baik, Al-Imam Junaid antara tokoh awal yang membicarakan dan menulis tentang tauhid sufi. Nak kabarnya ada antara tokoh-tokoh awal yang menulis kitab tentang tauhid tasawuf ni. Bukalah risalah dia. Junaid menghuraikan tingkatan-tingkatan tauhid dengan panjang lebar dalam risalah-risalahnya. Dan tengok tokoh-tokoh terkemudian banyak lagi lah. Cuma nak tengok tokoh Terengganu kita ni ada dok.
Oh, Nusantara ni, Nusantara dan Terengganu kita ni. Ada dah orang pesen gini, orang menulis tauhid sufi ni. Kita dalam masyarakat kita terkenal, ini bagi orang yang mengaji kitab lah. Ada mengaji tak tahu. Oh, jenis ahli kitab. Mengaji kitab. Kitab Al-Manhalus Safi yang dikaitkan dengan Syekh Daud Fatani. Orang kenal belaka, kitab kecil. Tapi orang kita kenal kitab ni dengan kitab Martabat 7. Sebenarnya itulah tauhid sufi. Itulah tauhid tasawuf. Sebenarnya. Cuma oleh kerana orang kita dulu tak sebut nama tu, dia sebut Martabat 7, Martabat 7. Sebab ketua kita dok kenal Martabat 7. Tadilah dok kenal Poyok. Poyok dok kenal sekarang. Kita tak makan tu ya. Dok kenal sekarang. Itu sebenarnya tauhid tasawuf. Durus Samin, Durun Nafis. Kitab-kitab yang agak tu sikitlah. Tapi nak khabar lagi, antara tokoh ulama Terengganu kita ni, antara tokoh ulamanya semua orang tahu, Syekh As-Sayyid Abdul Rahman, yang orang kenal dia sebagai Tok Kupaluh. Dia ada menulis satu kitab. Kitab ni sebenarnya tulisan murid-murid dia. Murid-murid dia tulis kuliah-kuliah dia. Sebab tu kitab ni makan masa yang agak panjang untuk disiapkan, kerana dia merupakan himpunan kuliah-kuliah Tok Kupaluh yang akhir sekali dikumpulkan dan disusun. Orang panggil Ma'arijul Lahfan Litaraki ila Haqaiqil Irfan. Nama kitab ni. Tulisan tangan. Setakat ni tak ada lagi orang cetak. Ma'arijul Lahfan, tangga orang-orang yang dahaga untuk meningkat kepada makam-makam ahli makam-makam makrifat. Tu nama kitab. Bisa dah bunyi. Bunyi Tok Kupaluh kita tulis. Tok Kupaluh tulis kitab ni bukan nak suruh kita buku. Buku duk sipang sampai makan bubuk. Kita sipang kitab ni dah boleh mengaji tinggi sangat. Akhir kali makan bubuk penuh. Nak baca tak boleh dah. Bobang sekali dah. Sia-sia ulama tulis kitab. Ulama Tok Kupaluh memberi kuliah menulis supaya kita mengaji ilmu ni, supaya kita tahu. Kalau kita buka dalam kitab ini, antara fasal-fasal yang dijelaskan oleh Tok Kupaluh dalam kitab itu adalah tentang tauhid tasawuf. Antaranya banyak fasal dalam tu. Antara fasal, bahkan dianggap fasal utamanya, fasal awal adalah tentang tauhid tasawuf. Tu nak khabar. Buka kitab ni semula, tengok mana-mana yang ada lah. Ma'arijul Lahfan. Jadi nak khabarnya, tauhid dalam pendekatan tasawuf ini sudah sedia maklum bagi ahlinya. Jadi balik kepada tauhid tasawuf semula. Tauhid menerusi pendekatan tasawuf. Bila sebut pendekatan ni, habis huraian ni malam ni. Apalah dah. Bila sebut tauhid menerusi pendekatan ni, berarti penghayatan. Dan dalam dunia tasawuf ni, bila sebut penghayatan, ada dua istilah yang agak rapat. Satunya orang panggil rasa, zauq, istilahnya zauq. Yang kedua, pandangan mata hati, orang panggil basirah, ataupun istilah yang biasa orang pakai musyahadah. Basirah tu alat, adapun fenomena itu orang panggil musyahadah. Ini pandangan mata hati, pandangan makrifat orang panggil. Pandangan makrifat, pandangan mata hati. Jadi dalam bab tasawuf ni, perhayatannya melibatkan dua perkara ni. Secara umumnya lah, melibatkan rasa hati dan pandangan hati. Dua-dua ni berkait. Timbulnya rasa hati itu kerana hati memandang. Timbul. Kita yang mari telang air tu, kita tengok ikan panggang. Tengok ikan masuk satan tu, tengok berasa tu, telan liu duk sekarang. Sebab betul telan liu, kita tengok benda tu, tengok bau sedap. Sama juga tasawuf. Dua istilah ni rapat. Timbulnya zauq kerana hati yang melihat hakikat-hakikat yang tinggi. Itu penghayatannya. Jadi dalam bab tauhid tasawuf ni, tauhid yang menimbulkan rasa. Jadi rasa ni, rasa guana. Ni kadang-kadang timbul sikit kekeliruan. Jadi saya penuh dulu orang tanya, kerana kekeliruan dalam bab rasa ni. Antara
Istilah-istilah yang timbul daripada bak rasa ni orang panggil istilah fana. Ni saja je nak kabur kekeliruan. Fana orang panggil. Fana ni bahasa kita kau binasa. Dalam bahasa kita. Ni beri contoh. Tambah jelaskan tentang istilah ni. Kerana istilah ni agak tinggi sikit lah. Kita tambah jelas panjang lah. Nak beri contoh je. Istilah fana ni binasa. Ahli tasawuf gunakan istilah ni dengan maksud tersendiri. Tapi pada setengah orang kita ni dia faham bila dia baca kitab-kitab ahli tasawuf mengalami fana. Fana iaitu diterjemah pula dengan mana binasa. Ada orang tanya saya, "Dah ahli tasawuf siapa tu pekat acul bu tubuh dia ke mana?" Allah gitu pula dah kata berat nanang gini. Jadi bila dia salah faham. Ahli tasawuf mengalami fana. Iaitu terjemah pula binasa. Acul. Pecah sekata-sekata tubuh dia. Bukan gitu. Siapa sih kena dapat sikit je nak jelaskan. Rasa yang dimaksudkan di sini seminit dua je, iaitu menjelaskan tentang keyakinan, kefahaman yang diingatkan sehingga membuahkan rasa benarnya. Itu rasa benar. Seperti kita meyakini tauhid af'al, la haula wala quwata illa billah. Segala apa yang berlaku itu adalah berkait dengan kudrat iradat Allah. Pembuat hakikinya adalah Allah. Kita belajar tauhid tasawuf ni, benda tu diingatkan, dimuraqabahkan sehingga timbul sebenar betul sungguh. Tahqiq sehingga terbawa-bawa dalam rasa hati. Itu orang panggil rasa. Bukan bererti hilang rasa. Orang kita faham rasa-rasa ni macam hilang rasa, dok rasa diri tak dok diri. Bukan pasal gitu. Memang peringkat tinggi itu membawa kepada hal yang dinamakan fad'an dan ghaibah, hilang kesedaran. Itu istilah yang saya tak jelaskan sini, tapi dia ada maksud bukan hal yang saya nak kabur ni. Kadang-kadang kita salah faham bahawa siapa kata rasa ni seolahnya bila kita rasa hakikat tauhid sehingga dok rasa diri, dok rasa benda. Itu bukan pasal itu. Sudah saya jelaskan rasa tadi itu nisbah kepada keyakinan, kefahaman yang menguasai hati disebabkan kerana ingatan dan muraqabah yang kuat sehingga terasa benar. Itu sehingga timbul faham, gerak diri kita rasakan datang dari Allah. Dia bukan menyebabkan kita hilang rasa. Hak tu rasa tabi'i. Rasa gitu tu orang nak kena nyakit lupuh. Dok rasa benda, dok rasa diri. Itu orang Parkinson. Orang Parkinson ataupun orang nak kena nyakit lupuh. Tasawuf bukan pasal tu. Ia bukan hilang rasa, tak sedar ke diri tu orang nak gila, hilang akal. Bukan macam tu. Bukan hilang kesedaran. Itu bukan. Tasawuf ini seperti yang saya katakan, zauqnya dengan makna merasa benar hakikat-hakikat ketauhidan. Dan dia ada tingkat